Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nohana Ishra binti Yasin Amir dari Fakulti Teknologi Kreatif dan Desain. Saya memegang kad metrik bernombor C23 E0929. Pada hari ini saya akan membentangkan laporan kebudayaan dan tamadun Melayu. Tajuk tugas saya yang diberikan ialah bincangkan konsep, identiti dan jati diri Melayu yang menjadi asas dalam kebudayaan dan tamadun Melayu serta berkaitannya dengan isu-isu semasa. Pertama sekali ialah apa itu konsep identiti. Konsep identiti jati diri ini adalah menjadi asas yang penting dalam ketamadunan dan tamadun Melayu. Ini adalah cara bagaimana Melayu itu sendiri membawa imejnya sebagai bangsa Melayu dalam berkomunikasi dengan dunia luar. Maksud identiti pula merupakan sifat yang membezakan dirinya dengan orang lain. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, identiti ini merupakan sifat yang terdapat dalam suatu perkenalan yang membezakan diri dia dengan orang lain. Sebagai contohnya ialah nama. Nama yang diberikan untuk setiap orang adalah untuk membezakan individu tersebut. Identiti yang terdapat pada bangsa Melayu ini adalah bahasa Melayu yang merupakan alat untuk berkomunikasi. Seterusnya ialah adat dan istiadat seperti perkahwinan, kenduri, upacara dan adat resam. Selepas itu ialah pakaian tradisional seperti baju kurung. Namun begitu, terdapat banyak lagi identiti yang tidak disenaraikan. Maksud jati diri pula ialah sifat-sifat atau ciri-ciri atau juga karakter yang membentuk dirinya sendiri. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, jati diri ini adalah sifat yang unik dan istimewa dari segi adat, bahasa, budaya dan agama. Di samping itu, kita mesti mengetahui makna Melayu. Apa itu Melayu? Iaitu disebut sebagai rumpun Melayu yang terdiri dari pelbagai etnik. Rumpun Melayu ini juga terletak di benua Asia Tenggara yang disebut sebagai Alam Melayu. Seterusnya ialah penyataan masalah. Terdapat isu teknologi moden yang canggih pada masa kini menyebabkan masyarakat semakin reka dengan dunia. Akibat dari penularan budaya barat melalui media massa yang telah menjadi pengaruh kuat kepada remaja kini. Contohnya tarian K-pop yang telah menjadi trend di media sosial telah menyebabkan mereka ni menghafal step, menghafal gerak-gerik serta rangkah tarian tersebut. Namun begitu, terdapat juga segelintir yang menggunakan bahasa Inggeris ini sebagai bahasa harian mereka untuk berkomunikasi, sehinggalah ada antara mereka ni tidak reti ataupun tidak pandai nak bercakap bahasa Melayu. Dapat 3 objektif kajian, iaitu yang pertama ialah dapat mengetahui identiti dan jati diri Melayu dengan lebih mendalam dan jelas. Yang kedua ialah dapat mengenal pasti punca identiti dan jati diri Melayu yang semakin dilupakan. Yang ketiga pula ialah dapat menyenaraikan langkah-langkah agar identiti dan jati diri Melayu ini tidak dapat dilupakan. Batasan dalam kajian ini ialah melalui buku Tamadun Melayu iaitu Sejarah dan Pemikiran oleh Prof. Emeritus Datuk Dr. Koh Kai Kim dan buku Kebudayaan iaitu satu pengenalan yang ditulis oleh M.B. Hawker. Seterusnya ialah metodologi kajian iaitu melalui buku Tamadun Melayu iaitu Sejarah dan Pemikiran oleh Prof. Emeritus Datuk Dr. Koh Kai Kim dan buku Kebudayaan Melayu iaitu satu pengenalan yang ditulis oleh M.B. Hawker serta melalui laman web yang terdapat di internet. Selepas itu ialah analisis kajian. Analisis kajian yang pertama ialah sejarah perkembangan identiti dan jati diri Melayu. Bermulanya dari zaman kuno, seterusnya asimilasi dan selepas itu kesultanan Melayu, penjajahan Eropah, pengaruh Tiongkok dan India, modernisasi dan globalisasi dan akhirnya negara-negara Melayu moden.
Punca identiti dan jati diri Melayu ni dilupakan ialah kerana teknologi yang canggih iaitu gadget yang boleh diakses ke seluruh dunia, menyebabkan masyarakat ni lebih tertarik dengan budaya luar. Mereka akan merasakan budaya luar ni lebih seronok. Sekiranya tidak dicegah dari awal, ia akan berlakunya pengaruh seperti pakaian tradisional yang telah ditukar kepada pakaian yang lebih seksi dan mengikut fashion budaya luar, ataupun penggunaan bahasa Melayu ni tidak lagi digunakan di negara kita, serta hilangnya tarian tradisional yang telah ditelan zaman. Oleh itu, terdapat beberapa langkah yang boleh diambil untuk mengatasi masalah tersebut. Antaranya ialah pendedahan oleh ibu bapa. Sejak kecil lagi, ibu bapa ni perlu mendidik anak-anak dengan budaya atau adat Melayu. Contohnya seperti makanan tradisional, pakaian tradisional iaitu baju kurung atau baju kebaya. Ibu bapa juga perlu menunjukkan nilai-nilai yang baik di depan anak-anak supaya mereka ni boleh mengikut perbuatan tersebut. Selepas itu ialah melalui pendidikan. Contohnya dalam mata pelajaran sivik di sekolah yang memberikan fokus kepada pemahaman rukun negara. Ini akan melahirkan generasi yang akan datang yang lebih baik. Akhirnya ialah didikan agama yang menjadi tunggak utama, kerana ianya bukanlah agama sahaja tapi memperkenalkan nilai-nilai dalam kehidupan yang menjadi panduan untuk umat Islam. Kesimpulannya, identiti dan jati diri Melayu ni sangat penting dalam kebudayaan dan tamadun Melayu. Sifat-sifat ni perlulah ada dalam diri setiap individu. Oleh itu, kita ni sebagai bangsa Melayu mestilah kena bersyukur sebabnya dengan nilai-nilai yang diterapkan ini telah menyebabkan kita ni hidup aman dan harmoni dekat negara kita, Malaysia. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.